Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Gempa bumi berukuran 6 pada skala Richter melanda rantau Kepulauan Filipina awal pagi tadi. Gegaran berlaku pada jarak 128 km timur laut dari Lawang City pada kedalaman 101 km. Demikian menurut Jabatan Meteorologi. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Lembaga Bank Dunia meluluskan pembentukan dana untuk membiayai pelaburan bagi memperkukuh usaha memerangi pandemik. Dana itu akan digunakan untuk melaksana langkah pencegahan serta kesediaan dan tindak balas dengan tumpuan kepada negara berpendapatan rendah dan sederhana. Kenyataan bank itu menyebut kos berkaitan manusia, ekonomi dan sosial disebabkan oleh pandemik COVID-19 menyerlahkan keperluan mendesak untuk menyelaras tindakan bagi mewujudkan sistem kesihatan yang kukuh serta menggerakkan sumber tambahan. Dana tersebut disasar diwujudkan hujung tahun ini. Sementara itu, Korea Utara mendakwa wabak COVID-19 di negara itu bermula selepas pesakit menyentuh benda asing di kawasan berhampiran sempadan Korea Selatan. Sehubungan itu, rakyat Korea Utara dinasihatkan berhati-hati dengan benda asing yang dibawa oleh angin dan fenomena cuaca serta belon di sepanjang garis persempadanan. April lalu, seorang askar dan kanak-kanak diuji positif COVID-19 selepas didakwa menyentuh objek tidak dikenali di kawasan Bukit sekitar Berak dan kawasan kediaman di daerah Kumgang. Tentera Rusia telah mengosongkan pos strategik di Pulau Ular di Laut Hitam. Kenyataan Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pengunduran dari pos berkenaan dilakukan atas semangat muhibah. Ia menunjukkan Moskow tidak menghalang usaha Pertubuhan Bangsa Bersatu mewujudkan koridor kemanusiaan bagi membolehkan bijirin dieksport dari pelabuhan Ukraine. Kiev dalam reaksinya menyifatkan pengunduran tentera penceroboh dari Pulau Ular sebagai kejayaan besar. Dalam pada itu, angka kematian dalam serangan peluru berpandu di selatan Ukraine awal pagi tadi meningkat kepada 10 orang. 7 orang cedera, 3 daripadanya kanak-kanak. Jurucakap Pentadbiran Tentera Odessa, Sergei Bravchuk berkata, serangan menyasarkan sebuah bangunan pangsapuri 9 tingkat di wilayah Odessa. Serangan dilancarkan dari Laut Hitam menggunakan pesawat pengebom strategik. Susulan tragedi 53 migran maut akibat truk abak dalam sebuah trailer di San Antonio, Texas, Rabu lalu. Suspek yang juga pemandu trailer, Homero Zamorano, disahkan positif dadah jenis metafetamin. 4 lelaki termasuk suspek utama didakwa atas pelbagai kesalahan termasuk penyeludupan manusia sehingga mengakibatkan kematian. Media tempatan melaporkan Zamorano mempunyai senarai jenayah rekod sejak 1990-an. Sukan Kejohanan Badminton terbuka Malaysia di Axiata Arena Bukit Jalil. Hanya tinggal 4 beregu negara yang akan meneruskan cabaran di pusingan suku akhir hari ini. Saingan bermula pukul 3 petang. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyik dijadual menentang pilihan ketiga kejohanan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia. Diikuti gandingan Goh Zifei, Nur Izzuddin Rumsani yang berdepan cabaran getir daripada juara terbuka Indonesia Liu Yuchen, O Zhuanyi dari China. Regu profesional lelaki negara Ong Yusin, Teo Yi pula berdepan satu lagi pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Dalam acara wanita gandingan Anna Ching Yik Cheong, Teo Min Zing muncul wakil tunggal negara ke pusingan suku akhir. Akhir sekali, Piala Persekutuan Bola Sepak Asia penyandang juara Piala Malaysia Kuala Lumpur KL City FC serta Kedah Darul Aman KDFC mengesahkan tempat ke separuh akhir zon ASEAN. KL City FC menewaskan klub Singapura Tampines Rovers 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Manakala KDFC membelasah wakil Kemboja Pisaka FC 5-1 di Stadium Kapten Wayam Dipta di Bali. Saingan kumpulan Piala AFC berlangsung secara Liga Sepusingan. Juara kumpulan dan satu naib juara terbaik antara 3 kumpulan zon ASEAN layak ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disenting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.